Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan praktis ke arah PT3 untuk bab yang ke-6. Okey, sudut dan tangen bagi bulatan. Jadi soalan ini juga ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 3 KSSM terbitan Sasbadi Sedia Berhad, muka surat 89 sehingga 92. Terus pergi kepada soalannya. Okey, bahagian A, nombor 1, rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Okey, ni rajah dia. Cari nilai X. Okey, baik. Jadi, ada beberapa konsep yang kita gunakan dekat sini. Jadi, sudut X tu yang dekat luar ni. Jadi, sudut yang bawah ni. Dekat sini ni. Okey, kalau mengikut konsep, sudut yang ni, yang bawah ni, dekat O juga tapi yang bawah ni. Okey, adalah 2 kali ganda sudut 65 darjah. Jadi sudut X ni nak kira dia 360 darjah tolak sudut yang bawah ni. Okey. 360 darjah tolak sudut yang bawah ni baru dah dapat X. Okey. Jadi cara dia mula-mula sekali. Okey, katakan kita nak cari X, sudut X sama dengan okey. Bulatan semua ni 360 darjah. Okey, cikgu ringkaskan jalan kira dia tu. 360 darjah tolak yang apa? Tolak yang kita dapat, tolak sudut yang bawah ni. Jadi sudut yang bawah ni, okay, kita letak dalam kurungan 2 kali ganda, okay, 2 kali ganda sudut 65 darjah. Okay. Jadi macam pantas jalan kira kita tu pantas. 360 darjah tolak 2 darab 65 darjah 130 darjah. Okey. Yang penting kita tunjukkan jalan kira kita tu. Okey, bukan jawapan saja. Memang ini soalan objektif tapi kita guna ajar kat sini tunjukkan jalan kira yang tepat untuk dapatkan jawapan yang tepat. Jadi sudut X tu kita akan dapat 230 darjah. Okey, jawapan dia C. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Cari nilai X. Okey, dekat sini dia bagi lengkuk RS 4 cm. Sudut yang dicangkum oleh lengkuk RS ni 30 darjah. Satu lagi lengkuk PQ. Dia punya lengkuk X cm. Kita nak cari nilai X tu lah. Sudut yang dicangkum oleh lengkuk PQ ni 90 darjah. Jadi berapa panjang lengkuk X? Okay, untuk yang macam ni kita kena buat perkadaran. Okay, dekat sini perkadaran macam mana? Perkadaran lengkuk dengan sudut yang dicangkum. Okay, kita ambil yang ni RS ni 4 cm. Okay, dicangkum dengan sudut per dengan 30 darjah. Perkadaran dia sama dengan lengkuk yang dicangkum oleh PQ tu X. Sudut dia 90 darjah. Kita buat perkadaran macam tu. Okay, jadi nak dapatkan X, kita buat darab silang. 4 cm darab 90 darjah. Okay. Bahagi dengan 30 darjah. Jadi kita akan dapat X tu berapa nilai dia. Okay. 4 darab 90 bahagi 30. Jadi dapat nilai X tu 12. Jadi logik lah.
lagi besar sudut yang dicangkum, lagi panjanglah dia punya lengkung. Okey. Konsep dia macam tu. Okey dah. Jadi jawapan dia D. Selesai soalan 2. Soalan yang ketiga. Dalam rajah di bawah, diameter PQ dipanjangkan kepada titik T dan RT ialah tangent kepada bulatan itu. Okey, baik. Untuk soalan macam ni, okey, kalau kita nak kira ni macam nampak payah, tapi kita boleh mudahkan dia. Macam mana cara dia? Okey, baik. Kita jadikan bentuk dia macam ni. Okay, bentuk yang biasa yang kita gunakan untuk kira sudut dan tangent bagi bulatan. Okay, baik. Tengah-tengah ni adalah O dia, titik pusat dia. Pusat bulatan macam tu. Baru kita nampak bentuk dia tu. Okay. Jadi, dekat sini maklumat dia bagi 35. Jadi 35 dekat atas sama dengan 35 dekat bawah. Maksudnya idea sebelum kita nak kira tu, idea dah. Sudut dekat sini. Okey, ni O ni pusat dah. Okey. Sudut dekat sini 2 kali ganda sudut dekat P ni. P ni 35 70. Jadi automatik kita dapat kat sini 2 kali ganda sudut dia 140 darjah. Okey. Konsep seterusnya kita gunakan sudut yang bertentangan ni. Yang ni sudut dekat pusat 140 bertentangan dengan sudut dekat sini. Okey. Jadi hasil tambah sudut bertentangan tu 180. 140 nak jadi 180, maksudnya kat sini ni 40. Jadi ada 2 bahagian, jadi atas 20, bawah pun 20. Jadi dapat terus berdasarkan konsep 2 konsep tadi tu, kita dah dapat nilai X. Okey, 20 darjah. Kalau soalan adjektif macam itulah, kita boleh gunakan konsep dapat terus nilai X. Okey, kalau nak tunjuk jalan kira pun boleh. Okey. Jadi macam bila kita dah buat macam ni, okay, kita nampaklah konsep dia dapat nilai X. Selesai nombor 3. Okey, nombor 4. Dalam rajah di bawah, QRT ialah garis lurus. Okay, QRT cari nilai X. Konsep yang digunakan dekat sini adalah sudut peluaran ni, SRT ni 88 darjah. Okay. Dia sudut peluaran ni, dia sama nilai dengan sudut sudut pedalaman yang bertentangan yang sepadan. Maksudnya 88 ni sama saiz dengan ni. Sudut yang ni. Ni 88 jumlah dia. Tapi untuk cari nilai X ni dalam ni saja. Jadi kena tahu nilai dekat sini berapa. Sudut yang kecil tu, yang P tu berapa. Jadi sudut dekat P ni kita tengok panjang PQ dengan QR sama. Jadi sudut dekat P dengan sudut dekat R ni, yang kecil ni sama. Okay. Jadi kalau kat sini 130, jadi kiri dan kanan ni berapa? Jadi 180 tolak 130, 150 bahagi 2. Jadi kita boleh dapat, kita congak kat situ, sini dapat 25, dekat P, dekat R pun 25 darjah. Jadi 88 darjah ni keseluruhan termasuk dengan X. Jadi cara kira dia macam ni, X tambah 25 darjah. Okey, X tambah 25 tu sama dengan 88 darjah. Macam tu. Jadi kita boleh kira lah sudut X tu berapa. Jadi 88 tolak 25, nilai X tu 63 darjah. Okey, dapat jawapan dia C. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Cari nilai X. Okey, baik. Yang ni R ni melalui O. Maksudnya ni diameter dah. Okey, diameter bulatan. Jadi kalau melalui diameter pusat, okey, dekat sini satu sudut ni kat sini. Okey, dekat dengan pusat. Maksudnya sudut yang
dua lagi ni adalah sama saiz. Maksudnya sudut dekat sini 50, sini pun akan jadi 50 juga. Itu konsep dia. Okay. Konsep yang kedua, dekat sini, jika satu sisi itu adalah diameter, jumlah sudut dekat sini adalah 90 darjah. Okay, kita guna warna lain nak bagi beza. Okay, 90 darjah ni sudut tegak. Termasuk dengan X. Jadi nak dapatkan X, kita mudah dapat lah. Okay. X tambah 50 darjah tu sama dengan 90 darjah. Okay. Jadi sudut X sama dengan 90 darjah tolak 50 darjah, dapatlah sudut X tu 40 darjah. Jadi jawapan dia C. Okay. Selesai soalan 5. Okay. Soalan yang ke-6. Rajah di bawah menunjukkan sebuah sisi 4 kitaran PQRS. KPQL. KPQL. Okay. Dan QRM adalah garis lurus. Cari nilai X tambah Y. Okey, dekat sini ada konsep yang digunakan. Okey, kita tengok ni, X ni adalah sudut peluaran. Jadi sudut peluaran ni sebelahan dengan sudut yang ni. Okey, sebelahan dengan sudut yang ni. Sudut yang ni pula bertentangan dengan sudut S tu, 115. Jadi nilai X ni adalah sama dengan sudut pedalaman yang bertentangan yang sepadan. Maksudnya nilai X ni sama dengan 115 darjah. Okay, daripada konsep tu kita dapat nilai dia sama 115. Manakala Y ni sudut pedalaman yang bertentangan. Jadi Y ni bertentangan dengan sudut kat sini. Okay, sudut yang kat sini pula sebelahan dengan 110. Sudut 110 ni sama nilai dengan Y. Okay, jadi Y kita boleh tahu terus daripada konsep tersebut 110 darjah. Soalan dia cari nilai X tambah Y. Jadi kita tambahkan saja X tambah Y sama dengan X tu 115 darjah tambah Y itu 110 darjah. Kita dapatlah jawapan dia. Okay. 225. Okay. Okay, selesai untuk soalan ke-6. Jadi kita masuk kepada bahagian B, nombor 7. Okay. 7A, dalam rajah di bawah PAQ ialah tangen kepada sebuah bulatan dan ABCD ialah sebuah sisi 4 kitaran. Nyatakan sama ada setiap hubungan berikut adalah benar atau salah. Sudut BAQ, sudut peluaran dekat sini, sama dengan sudut ACD. Kalau kita tengok sini ACD ni, okay, dia macam sebuah segitiga lah ACD kan. Dia kata sudut ACB, ACB dekat sini. Okay. BAQ kat sini. Jadi konsep yang digunakan sini adalah konsep selang-seli, ya, selang-seli dia panggil. Sudut dalam tembereng selang-seli. Okey, sekarang ni tembereng AC ni. Okey. Sudut dekat BAQ sama dengan sudut kata pedalaman yang bertentangan, yang sepadan. Okey, maksudnya yang dalam tu sama. Jadi BAQ sama dengan ACB. Jadi yang ni adalah benar. Kalau kita kira pun akan dapat nilai yang sama. Yang keduanya sudut ADC. Okay, ADC yang ni. Okay. Tambah sudut ABC yang ni. Sama dengan 180. Maksudnya sudut yang bertentangan, hasil tambah sudut bertentangan dalam sisi 4 kitaran, jumlah dia 180 darjah. Jadi yang kedua pun benar. Okay. Baik, kita masuk kepada 7B.
Dalam rajah di bawah AC dengan BD ialah diameter bulatan. Cari nilai X dan nilai Y. Okey, konsep yang digunakan okey untuk nilai X, katakan kita tengok dekat lengkuk AB, lengkuk yang sama. Jadi sudut yang dicangkum oleh lengkuk AB adalah sudut dekat D dengan sudut dekat C. Jadi sudut dekat D ni X ni dengan sudut dekat C 70 adalah sama. Jadi kita dapat terus daripada konsep yang tu, kita dapat terus nilai X tu adalah 70 darjah. Okey. Sudut yang dicangkum oleh lengkuk AB ni sama. Jadi ke 70 lah. Okey, Y pula. Okey, sekarang ni X kita dah tahu kat sini. Okey, sekarang ni kalau BD ataupun AC ni dia adalah diameter bulatan, dia akan membentuk satu segitiga bersudut tegak. Maksudnya sudut dekat A ni. Okey, sudut dekat A tu 90 darjah. Okey, sekarang ni X kita dah tahu 70 darjah. Jadi kita boleh kira nilai sudut Y. Sudut Y sama dengan jumlah sudut segitiga 180 darjah. Okey. Tolak sudut tegak ni 90 darjah. Tolak sudut X yang kita dah kira 70 darjah. Jadi kita dapat sudut Y. Okey, 180 tolak 90 dapat 90. 90 tolak 70 jadi sudut Y itu 20 darjah. Kita boleh congak lah. Yang mudah kira kita congak. Okey, selesai 7B. Kita masuk kepada soalan nombor 8. Dalam rajah di bawah, PQRS ialah sebuah sisi 4 kitaran dan SPT ialah garis lurus. Diberi PQ sama dengan QR, sama panjang. Cari nilai X dan Y. Jadi bila PQ dengan QR sama panjang, sudut dekat sini, sudut dekat A ni 48, jadi sudut dekat sini, dekat P kat sini ni pun sama 48 darjah. Itu maklumat yang kita dapat disebabkan sisi PQ dengan QR sama. Okey, jadi kita boleh dapat sudut dekat Y ni, sebenarnya sudut Y kita boleh kira dah. Okey, nak cari sudut X macam mana? Okey, sekarang ni nampak tak sudut dekat P dengan R ni bertentangan dalam kata sisi bertentangan dalam sisi 4 kitaran dalam bulatan. Jadi bila bertentangan hasil tambah dia adalah 180 darjah. Jadi kita boleh kira lah kat situ. Jadi kat sini sudut Y itu kita boleh dapat. Kita dapatkan sudut Y dulu kat situ. Y sama dengan, okey, sekarang ni garis lurus dekat sini, jumlah sudut dia 180 darjah. Kita dapatkan sudut Y dulu. Sebab nak tahu nilai X, kena tahu nilai Y itu berapa kan? Okey, baik. 180 darjah, tolak sudut 48 darjah. Tolak sudut yang ni, 95 ni. Okey. Okey, jadi kita dapat sudut Y. Okey, ini kalau kita guna konsep yang bertentang, kita nak guna konsep yang setentang tu, kita kena cari nilai Y dululah. Okey. Dapat sudut Y itu 37 darjah. Okey, sekarang ni dah dapatkan sudut X. Okey. Kalau kita gunakan konsep yang bertentangan ni, okey. Sudut X kita boleh kira macam ni. Sudut X sama dengan, okey, jumlah sudut yang bertentangan dalam sisi 4 kitaran ni, okey, 180 darjah. Okey. Kita tolak dengan Y itu kita dah kira 37 darjah. Tolak dengan yang ni 48 darjah. Kita tolak dengan yang ni pula 48. Sekali lagi. Jadi kita dapat nilai X. Tolak 37, tolak 48, tolak 48. Jadi akan dapat sudut X tu 47 darjah. Okey, itu yang pertama, konsep pertama di mana kita gunakan
Kata mula-mula yang ni tadi, kalau bila sisi yang sama, sudut kiri dan kanan ni sama, kita dapat 48. Okay, daripada sini kita gunakan kata konsep sudut bertentangan tu 180 darjah jumlah dia. Dan kita dapat nilai Y dulu sebelum nilai X. Konsep yang kedua yang cikgu nak tunjukkan kat sini, dekat sini kita tengok sudut peluaran. Dekat sini, QPT ni 95 darjah sama dengan sudut pedalaman yang bertentangan yang sepadan. Maksudnya 95 ni sama dengan X tambah 48. Jadi cikgu boleh buat. Tunjukkan cara macam ni. X tambah 48 sama dengan 95 darjah. Ini konsep yang kedua. Jadi cara yang ni kita boleh dapatkan nilai X dulu. Macam konsep pertama ni kita dapatkan Y dulu. Yang ni kita dapatkan X dulu. 95 tolak 48, kita dapat terus nilai X tu 47. Maksudnya banyak. Maksudnya ada banyak konsep yang kita boleh gunakan. Okey. Dan bila kita dah dapat nilai X tu 47, kita gunakan konsep yang sama, iaitu sudut bertentangan ni jumlah dia 180 darjah. 180 darjah tolak 47, tolak 48, tolak 48 akan dapat juga nilai Y tu 37. Okey. Okey, dia akan jadi macam tu jugalah. Jadi kat sinilah cikgu tulis kat sini nilai Y kita boleh dapat guna kaedah yang sama. Jumlah sudut 180 darjah. Okey. Tolak sudut X yang kita dah kira tu 47 darjah. Tolak sudut 48. Tolak sudut 48. Okay, konsep yang sama, cuma kita dapatkan nilai X dulu, baru dapat nilai Y. Jadi akan dapat juga nilai Y itu 37 darjah. Menggunakan dua konsep. Okay, baik. Masuk kepada soalan 8B. Dalam rajah di bawah AOD ialah diameter bulatan berpusat O. Cari nilai X dan nilai Y. Okey, jadi bila AOD ni satu sisi dia adalah diameter. Jadi sudut dekat sini adalah 90 darjah. Okey. Jadi dekat sini dekat A ni automatik kita dapat sudut dia 60 darjah. Okey, baik. Salah satu sudut dekat sini dia dekat dengan pusat bulatan Y. Jadi sudut dekat A dengan sudut dekat ni, dekat B ni, yang sebelah ni, kita guna warna lain lah bagi nampak. Okey, sudut dekat sini yang cikgu warnakan warna merah ni. Okey, sudut dekat situ pun sama 60 darjah. Okey, segitiga jumlah dia 180 darjah sudut dia. Jadi kat sini kita boleh nampak. Okey, kalau kat sini 60 ni 60 ni, sudut Y itu adalah 60 darjah juga. Itu kita nampak awal. Okey, baik. Okey, konsep yang seterusnya yang kita boleh guna adalah okey, sekarang ni ada lengkuk AB. Lengkuk lengkuk ni, lengkuk BC. Lengkuk BC. Okey, cikgu nampak tadi. Okey, lengkuk BC yang ni. Pasal nak tengok kat sini lengkuk BC. Sudut yang dicangkuk oleh lengkuk BC adalah sudut X dengan sudut yang ni 45 darjah. Okey. Jadi sudut X tu kita boleh dapat menggunakan konsep sudut yang dicangkung oleh lengkuk BC, X tu sama dengan sudut kat sini 45 darjah. Jadi secara konsepnya X kita boleh dapat terus daripada sudut yang dicangkung oleh lengkuk BC tu, X tu adalah okey,
X tu 2 kali ganda. Okey, baik, 2 kali ganda. Dia bukan sama 2 kali ganda. Sebab apa? Kalau kita macam ni, yang sudut 45 ni kalau kita dia bersentuh dengan apa? Dengan lilitan bulatan kan. Kalau kita tarik ke sini, kalau kita letakkan bucu D ni dekat sini, okey, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Maksudnya sudut 45 ni kat sini. Okey, sudut X tu dekat pusat bulatan. Sudut X tu 2 kali ganda sudut 45. Yang tu. Konsep yang tu digunakan. Jadi X sama dengan 2 darab 45 darjah. Okey. Jadi sudut X tu kita dapat 2 darab 45, 90 darjah. Okey, sekarang Y tadi, kita dah dapat dah konsep dia. Sudut dekat Y tu adalah 60 darjah. Macam mana nak kira? Okey, ABO ni segitiga kan? Okey, sudut Y sama dengan 180 darjah tolak sudut yang kita dapat tadi dekat A tu 60 darjah tolak sudut dekat ni B ni yang warna merah tadi cikgu tunjuk tu 60 darjah juga. Okey, jadi sudut Y sama dengan 180 darjah tolak 60 darjah 120 darjah. 120 darjah tolak 60 darjah dapat juga Y itu 60 darjah. Okey, itulah konsep yang digunakan. Okey. Baik. Ada kaedah lain juga yang boleh digunakan, tapi ini salah satu cara penyelesaian yang bagi cikgu mudahlah untuk mengira nilai sudut X dan nilai sudut Y itu. Okey, baik. Selesai soalan 8, kita masuk kepada soalan 9. Dalam darjah di bawah RS dan TPS. TPS ialah tangen kepada bulatan. RS selari dengan QP. Cari nilai X. Okay, kalau selari, pertama sekali kita nampak sudut dekat sini. TPQ ni sama. Okay, 56 darjah. Itu yang pertama. Konsep pertama. Konsep kedua, kita gunakan macam ni. TPQ ni sudut peluaran. Okay, kepada segitiga dalam ni. Jadi sudut yang kata sekarang ni PR ni tembering, QR ni tembering kepada bulatan dengan tembering. Semua ni tembering, segitiga tu membentuk sisi tembering. Sudut 56 darjah ni TPQ ni sama dengan sudut yang bertentangan. Ya, okey, sebelah dia sudut kat sini, bertentangan dengan pada sudut tu kat sini. Dia selang-seli. Sudut dia panggil tembering selang-seli. Jadi X tu 56 darjah jawapannya. Okey. Jadi kita tunjukkan jalan kira sebab dua markah dekat situ. Okey, sekarang ni pertama sekali kita buat macam ni. Sudut TPQ kita tulis kat situ. Sudut TPQ sama dengan sudut PSR ataupun RSP, PSR lah, PSR. Okey, sama dengan 56 darjah. Okey, menggunakan konsep tembering tadi, kita dapat terus nilai X tu adalah 56 darjah. Okey, macam itulah cara dia. Okey, baik. Selesai soalan 9A. Soalan 9B. Darjah di bawah menunjukkan dua bulatan yang berpusat A dan B masing-masing dengan jejari 8 cm dan 5 cm. PQRS ialah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan itu. Cari nilai X. Okey. Baik, daripada gambar rajah ni, apa yang kita nampak, kita boleh keluarkan segitiga. Macam ni, mudah nak faham ya. Segitiga macam ni. Q kita naikkan ke atas, R naik dekat B. Okay, kita naikkan ke atas. Ataupun kita tak buat Q, tak apa, kita buat macam ni. Okay, kita ambil yang ni tadi, dari sini kan, kita ambil kat sini.
Jadi ni 8 tolak dengan 5 ni, jadi tinggal kat sini berapa? 3. Kita ambil kat sini M lah, M. Titik M. Yang ni kita naikkan ke atas, jadi ke titik B. Okay, AB kan, ni A. Okay, sudut 90 darjah tegak. Sudut X atas ni yang kita nak cari. Okay, maklumat dia, yang ni yang maklumat yang kita ada lah. Okay, sekarang ni kita nak kira nilai X, sudut X. Okay, nilai yang kita ada, yang ni, AB ni. Tengok AB ni jejari kan. Okey, jejari kat sini 8 tambah dengan jejari kata bulatan yang kedua ni 5 kan. Jadi 8 tambah 5, kita ada maklumat kat sini panjang AB tu. Panjang AB tu 8 tambah 5 13 cm. Okey. Baik. Dari sini 3 cm. Okey, baik. Ini maklumat yang kita ada. Jadi nak dapatkan sudut X, yang kita ada adalah sudut sebelahan dengan hipotenus. Jadi sudut sebelahan dengan hipotenus berkaitan dengan cosinus. Okay, jadi kita kena gunakan cosinus. Jadi sudut tu cosinus X sama dengan 3/13. Okay, kita dapatkan dulu nilai dia. 3/13 tu berapa? 0.2308. Jadi nak dapatkan X, macam mana? Kita tekan shift cos. Dekat kalkulator kita tekan shift cos. Shift cosinus 0.2308. Okay, tekan. Bila dah dapat 3/13 dapat 0.2308, tekan shift, tekan cosinus, tekan jawapan. Lepas tu tekan simbol yang ada darjah dengan minit tu. Kita akan dapat sudut X tu 76 darjah. Lepas tu yang belakang dia tu 39 minit. Okey. Baik, selesai untuk 9B. Okey, baik. 10, soalan ke-10. A, dalam rajah di bawah PR ialah diameter bulatan. Cari hitung nilai X dan nilai Y. Okey, baik. Konsep yang digunakan lengkuk PQ. Kita tengok lengkuk PQ ni. Okey. Okey, ni lengkuk PQ. Sudut yang dicangkum oleh lengkuk PQ adalah sudut X dengan sudut 55 ni. Jadi sudut X dengan 55 sama. Jadi daripada konsep yang tu kita dapat terus nilai sudut X sama dengan 55 darjah. Jadi dalam jawapan kita tu kita lukislah sikit anak panah ni menunjukkan lengkuk PQ tu. Okey, jadi kita nampak nilai X tu 55 darjah. Okey, bila dah dapat 55 darjah kat situ, okey. Sudut Y pula. Sudut Y, okey, sekarang ni sudut kat sini 55 darjah. Okey, sekarang ni sudut dekat sini 90 darjah. Jadi sudut Y kita boleh kira lah. Y sama dengan 180 darjah. Okey, segitiga lah. Segitiga PQR. 180 darjah. Tolak 90 darjah. Tolak 55 darjah. Okey, jadi kita dapat sudut Y. 180 tolak 90 darjah, 90. 90 tolak 55. Jadi kita dapat 35 darjah. Okey, itu saja konsep dia. Okey, baik. Seterusnya 10B. Dalam rajah di bawah O ialah pusat bulatan. Cari nilai X. Okey, baik. Konsep yang digunakan dekat sini adalah, okey, baik. Ini 85. Kalau kita tarik buat garisan kat sini, kita akan membentuk satu sudut peluaran dekat sini. Berapa sudut peluaran dekat sini? 180 tolak 85
95 darjah. Di sini. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, sudut keluaran ni 95 darjah sama dengan sudut dekat sini. Sebab apa sama sudut? Okey, sekarang ni PQRS ni adalah sisi 4 kitaran. Jadi sudut keluaran ni sama nilai dengan sudut pedalaman yang bertentangan. Yang bertentangan dengan 85 tu adalah yang ni. Okey, jadi sudut dekat sini adalah 95. Okey, baik. Jadi kita dapatkan dulu sudut RSO tu. Sudut RSO sama dengan 95 darjah tolak 75 darjah. Okey, jadi kita dapat sudut RSO tu. Okey, 20 darjah. Jadi kita tengok kat sini sudut X tu adalah sudut dekat pusat bulatan. Jadi bila sudut dekat pusat bulatan, sudut dekat RSO dengan sudut dekat SRO. SRO ataupun ORS. Sama je lah. Okay? ORS sama je. Ataupun SRO sama. 20 darjah. Kiri dan kanan sama. Okay? Atas dengan bawah ni sama. Jadi yang ni pun 20 darjah juga sini. Okay. Jadi berapa sudut X? Okay, sekarang ni segitiga SOR ni adalah dia kata jumlah sudut dia 180 darjah. Jadi nak dapatkan sudut X 180 darjah tolak sudut RSO tu 20 darjah tolak sudut SRO tu 20 darjah. Okay, tolak sudut 20 darjah sini, 20 darjah sini. Jadi tinggal X tu 140 darjah. Okay, itu cara kira dia. Kita guna konsep gabungkan dengan pengiraan. Okey, sambung lagi muka surat 92. Soalan 11 bahagian C. Dalam raja di bawah, CD ialah tangen kepada bulatan berpusat O dan BD ialah garis lurus. Cari nilai X. Okey, baik. Cara dia, konsep yang pertama, okey sekarang ni CAB ni adalah segitiga dalam bulatan. Jadi sudut dekat A ni 32 ni kan. Sama dengan sudut kat sini. Sudut peluaran ni. Okay, dia panggil orang kata AC ni tempering. Okay, tempering dekat sini. Sudut dekat sini sama 32 darjah. Itu konsep yang kita gunakan. Okay, bila dah tahu 32 kat situ. Okay, yang dalam ni bila satu sisi segitiga ni melalui diameter bulatan AOB ni, sudut dekat sini adalah 90 darjah. Itu konsep yang kedua. Okay, jadi nak dapatkan nilai cuba tengok segitiga ni ACD ini adalah segitiga. Jadi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 darjah. Jadi kita tulis kat sini mula-mula sudut BCD kita tulis sebab kita nak dapat 3 markah ni. Sudut BCD kita kena tulis jalan kira. Sudut BCD sama dengan sudut BAC. Kita tulis ringkas itu BAC. Okay, sama dengan 32 darjah. Lepas tu kita tulis kat sini ACB sama dengan 90 darjah. Kita tulis dalam kira tu. Okay, sekarang ni segitiga ni 180 darjah. Jadi sudut X sama dengan 180 darjah tolak 32 tolak 90 darjah tolak lagi dengan 32
Okey, kita dapat sudut X. 180 tolak 32 tolak 90 tolak 32, kita akan dapat 26 darjah. Okey. Baik, selesai untuk soalan sebelah A. Sebelah B. Dalam rajah di bawah titik PQ, R, S dan T terletak pada lilitan bulatan diberi PQ sama dengan PT. Cari nilai X. Okey, sudut X ni gabungan dua ni, bawah dengan atas. Jadi panjang PQ sama dengan PT. Jadi sudut dekat sini, sudut yang kecil ni, aku tunjukkan kat sini, sudut kecil ni yang bawah ni, dekat P dengan Q ni, kiri dan kan, dekat T dengan Q ni. Okey, berapa sudut kat situ? Okey, baik. Sudut kita tulis sudut dekat T, QTP QTP. Okey. Sama dengan sudut dekat TQP. Berapa nilai dah? 180 darjah. Tolak yang ni 130 darjah tu sudut dekat P tu. Bahagi 2. Okey, sebab dia segitiga kan. Okey, 180 tolak 130 dapat 50. 50 bahagi 2, 25 darjah. Jadi sudut dekat sini 25. Sudut dekat bawah ni yang kecil tu pun 25 darjah. Okey, baik. Konsep seterusnya yang digunakan, kita tengok kat sini. Sudut yang bertentangan ni. Okey. Sudut X dengan sudut 85 darjah. Dalam orang kata sisi 4 kitaran ni, jumlah dia kalau sisi sudut yang bertentangan, jumlah dia 180 darjah. Jadi sudut yang ke atas, okey. Kita nak labelkan yang ni atas ni. Yang X ni gabungan dengan 25. Okey, jadi sudut dekat atas ni, sudut dekat RQT tu, sudut RQT. Okey, RQT. Nak bagi nampak kat situ. Okey, sudut RQT sama dengan 180 darjah tolak 85 darjah. Okey, kita dapat sudut RQT tu 180 tolak 85, 95 darjah. Okey. Nak dapatkan nilai X ni, sudut X ni adalah gabungan sudut RQT dengan sudut TQP tu. Okey. Gabungan sudut RQT tambah sudut TQP. Okey. 95 darjah tambah sudut TQP itu 25 darjah. Okey, 95 tambah 25 dapat 120 darjah. Okey, selesai untuk 11B. Kita masuk kepada soalan terakhir, 11C. Dalam rajah di bawah SPQ dan PR ialah tangen sepunya bagi dua bulatan yang masing-masing berpusat A dan B. Cari nilai X dan nilai Y. Konsep yang digunakan dekat sini, pertama sekali, okay, kita tengok dekat dia sama ada boleh dapat nilai X dulu ataupun Y dulu, tak ada masalah. Yang penting akan dapat dua-dua nilai. Dekat sini, cadangan jawapan lah. Kita tengok kat sini. Kita tengok konsep yang pertama, sudut P ni, 88 darjah ni setentang dengan sudut Y dekat B tu. Hasil tambah sudut yang bertentangan adalah 180. Okey. Baik. Jadi kita boleh dapat nilai Y dulu. Okey. Cukup tu konsep pertama. Okey.
Kalau nak dapatkan nilai X dulu, okey, kita tengok kat sini. Okey, jadi nak dapatkan sudut dekat pusat bulatan. Okey, kat sini. Jadi sudut X dengan sudut dekat ARS ni yang dekat sini sama. Ni sama. Jadi berapa sudut kat sini? Kena tahu sudut dekat sini dulu berapa sebab setentang. Okey, baik. Jadi kita boleh dapatkan sudut yang ni. Okey, kat sini berapa? Maksudnya nak dapatkan Y dulu pun boleh, nak dapatkan X dulu pun boleh. Dia tak ada masalah kat situ. Jadi gunakan warna lain lah nak mudah faham. Okey, sudut dekat sini. RPS. Okey, baik. Kita tulislah senang, tulis sebab 4 markah tu. RPS, sudut RPS. Nak dapatkan sudut RPS, garis lurus ni sudut dia 180 darjah. Okey. Tolak sudut yang ni 88 darjah. Okey, kita dapat sudut RPS tu sama dengan 92 darjah. Okey. 92 darjah ni kat sini RPS ni sama dengan sudut yang ni SAR. Okey, sudut RAS lah, kita tulis RAS. Yang ni sudut RAS sama, bukan sama, dia tambah dengan sudut RPS ni 180 darjah. Tambah sudut RPS sama dengan 180 darjah. Sudut yang bertentangan tu. Okey. Jadi kita nak cari sudut RAS. Okey, tambah sudut RPS kita dah kira 92 darjah. Sama dengan 180 darjah. Jadi dekat sini kita dapat sudut RAS sama dengan 180 darjah tolak 92 darjah, kita akan dapat sudut RAS tu 88 darjah. Okey. Bila dah dapat sudut RAS, kita boleh kira sudut X sebab segitiga SAR ni adalah jumlah sudut dia 180 darjah. Dan sudut dekat S dengan R tu sama. Jadi nak dapatkan sudut X, kita boleh kira lah. Okey. 180 darjah tolak dengan sudut RAS tu kita dah kira tadi. 88 darjah. Jadi kita tulis terus. Tolak 88 darjah. Okey. Bahagi dengan 2. Sebab sudut dekat S dengan R tu sama. Kena bahagi 2. Jadi kita dapat terus sudut X tu nilai dia 180 tolak 88 bahagi 2. Dapat sudut X tu 46 darjah. Okey. Tunjukkan jalan kira tu. Dapat markah sebab 4 markah ni. Okey, seterusnya Y tadi. Kita kembali pada Y. Sudut yang bertentangan. Cuba tengok kat sini. Konsep dia mudah saja. Okey, sudut Y tu dengan sudut 88 tu. Kita ambil terus. Sudut Y tambah sudut yang 88 darjah tu. Okey, jumlah dia 180 darjah. Okey. Jadi bila kita dah tahu konsep tu, kita boleh kira teruslah sudut Y. 180 darjah tolak 88 darjah, kita dapat terus sudut Y itu 92 darjah. Menggunakan konsep sudut bertentangan, hasil tambah dia 180 darjah. Jadi dapatlah nilai X itu 46 darjah, nilai Y 92 darjah. Okey. Baik, dengan berakhirnya soalan tersebut, tamatlah keseluruhan soalan praktis ke arah PT3 untuk bab yang ke-6, sudut dan tangen bagi bulatan. Semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat pada para pelajar lebih tahu, faham, mahir dan dapat menyelesaikan segala soalan yang berkaitan dengan sudut dan tangen bagi bulatan. Juga dapat memberi panduan petunjuk ajar kepada para guru untuk mengajar anak-anak pelajar masing-masing dan juga pada masyarakat yang menonton boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian anda dan juga kerjaya anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana tersupport. Teruskan subscribe, view, like, komen dan share YouTube channel cikgu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.